Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Jaisha bin Mohtar. Berkhidmat di SMK Dr. Bendahara CN Yusof, Tanjung Tualang. Mula berkhidmat di sana pada tahun 2016 sehingga sekarang. Okay. Saya adalah guru cemerlang untuk mata pelajaran Reka Cipta SPM. Okay, pada hari ini saya nak berkongsi pengalaman dengan cikgu-cikgu bagaimanakah proses penilaian oleh Encik Maha Nazir untuk menilai calon guru cemerlang. Okay. Saya mendapat GC 48 pada tahun ini yang keputusan baru-baru ni. Okay, jadi saya ni antara yang terbaru yang terbaru. Okay, jadi mungkin penilaian yang dulu dia tak sama dengan penilaian yang terbaru. Okay, cuma saya kurang pasti penilaian untuk tahun ini macam mana. Okay, cuma hari ini saya nak share lah apa yang saya telah tempuhi sepanjang penilaian pada tahun lepas. Okay, seperti biasa saya percaya semua cikgu-cikgu yang mohon, yang layak telah ataupun akan dihubungi oleh Nazir. Okay, jadi mereka akan datang. Macam saya hari tu, Nazir tanya pada saya hari apa dia nak datang. Okay, jadi dia beri peluang pada saya untuk memilih hari apa. Okay, kebetulan Nazir berkenaan dia jauh dari KL, dari Putrajaya, dari Putrajaya. Kedua-dua Nazir adalah dari Putrajaya, Dr. Idrus dan Encik Nazri. Okey, setelah menerima panggilan daripada salah seorang Nazir, iaitu Encik Nazri. Okey, sebenarnya saya kenal Encik Nazri ni, saya kenal. Okey, itulah untungnya saya sebab saya kenal salah seorang Nazir yang datang. Okey, Encik Nazri ni saya pernah berkursus di bawah dia semasa dulu dia di bawah lembaga peperiksaan. Okay, saya adalah salah seorang penggubal soalan SPM. Jadi saya pernah di bawah dia. Okay, jadi saya agak kenal lah Encik Nazri ni. Okay, macam biasa mereka akan tetapkan satu tarikh. Okay, dan jarang-jarang Nazri akan datang mengejut. Biasanya mereka akan beritahu awal. Cuma kalau mengejut tu nasib. Tapi bersedia lah. Okay, mereka akan beritahu seminggu ataupun 2 minggu lebih awal. Okay, lebih awal. Okay. Seperti biasa, jika Nazir beritahu akan datang pada pukul 8, mereka akan datang awal sebenarnya. Akan datang awal 15 minit ataupun lagi awal. Okay, jadi kita cikgu mesti bersedia lah. Okay, sepanjang minggu penaziran tu kena bersedia, kena datang awal. Okay, macam biasa Nazir datang, dia akan berjumpa dengan pengetua. Okay, di bilik pengetua dia akan beri sikit talimat. Dan di bilik pengetua juga kita akan serahkan salinan CJ semua, salinan CJ dan CD tu. Okay, di bilik pengetua. Okay, selepas itu Nazir akan bertanya kepada kita. Kita akan membuat pembentangan di mana. Okay, pembentangan yang pertama macam hari tu saya buat di bilik gerakan. Okay, bersama Nazir juga menjemput yang bentang, saya bentang. Okay, jikalau ada pentadbir ataupun GK yang nak join semasa sesi pembentangan, dia dibenarkan. Jadi pada hari tu saya punya ketua bidang watak bersama-sama saya. Jadi dengan adanya beliau, sekurang-kurang kita tak akan nervous. Okay, tak ada nervous. Jadi cikgu boleh rancang lah. Boleh rancang semasa pembentangan tu siapa yang cikgu nak bawa bersama. Okay, cuma yang penonton tu dia menonton dia tak boleh interrupt tak boleh interrupt. Okay, melainkan kalau Nazir bertanya. Okay, itu boleh. Okay, itu boleh. Okay, sepanjang sesi pembentangan sebenarnya dia tak ada hak masa. Sesi pembentangan tak ada hak masa, terpulang pada kita lah. Okay, Nazir beritahu, cikgu sila jual diri. Jual diri maksud kita kena terangkan apa kita punya kelebihan. Okay, apa kita punya sumbangan yang melayakkan kita untuk memegang jawatan sebagai guru cemerlang. Okay, jadi kita cerita kita punya apa kita punya sumbangan semua tu sumbangan. Okay, setiap pembentangan tu kau boleh cikgu prepare dengan evidence. Kalau beritahu cikgu telah menyertai peringkat antarabangsa sesuatu pertandingan,
Kalau boleh benda sijil tu ada di depan cikgu supaya cikgu boleh tunjuk pada Nazir. Okey, semasa sesi pembentangan memanglah akan ada soal jawab. Time tu cikgu-cikgu janganlah terlampau tertekan lah. Satu tips yang saya nak beritahu, semasa pembentangan jangan terlampau serius jangan terlampau formal. Jangan terlampau formal. Masa hari tu pun permulaannya saya terlampau formal lah. So Nazir tegur dekat, cikgu relax cikgu, jangan terlampau formal, kita santai. Pada hari ni saya nak ambil data, jadi cikgu kena lebih santai lah, jangan terlampau formal. Kita kena jual diri kena jual diri, kena ceritalah apakah kelebihan kita berbanding dengan orang lain. Apa yang melayakkan kita untuk memegang sebagai guru cemerlang. Ceritalah apa pun. Macam biasa slide cikgu, slide kena simple lah. Elakkan membaca slide cikgu elakkan membaca slide. Slide tu adalah sebagai bahan sokongan. Sokongan yang penting adalah cikgu itu yang penting, bukan slide. Slide. Jadi slide kena simple lah, simple. Selepas sesi pembentangan, Nazir akan suruh kita prepare kelas untuk dicerap. Bermaksud Nazir akan tengok kita mengajar. Sebelum tu Nazir akan berjumpa dengan kita punya guru kanan, kita punya guru-guru yang dipilih, itu dengan wakil pelajar kan, dengan mutua, dengan panggil lah. Dari masa tu selepas sesi pembentangan di bilik gerakan, saya bawa mereka ke bengkel saya, ke bengkel saya ataupun studio. Jadi saya letakkan mereka di studio tu. Jadi kalau dia tanya, saya nak jumpa PK1, so saya telefon, PK1 datang. Saya nak jumpa seorang lagi guru RC. Itu kan. Jadi apa yang dia minta, kita prepare dengan telefon. Cuma kekangan dia adalah apabila guru yang dia minta tu sedang mengajar, itu akan ada sikit masalah. Jadi kita kena prepare, kena maklumkan awal. PK1, PK Koko, guru kanan guru kanan kena prepare. Mereka kena panggil bila masa, dan juga rakan sejawat kita, yang mengajar subjek yang sama. Bila saya hari tu, saya seorang je. Saya seorang yang mengajar tu. Jadi dia tanya saya mengajar apa lagi. Saya mengajar RBT. Dia pun berjumpa dengan ketua panitia RBT. Dia akan ada sesi interview lah di situ. Jadi mereka dua orang, dua Nazir. Jadi saya terpaksa sediakan dua tempat. Satu bilik ni khas untuk Nazir yang pertama, satu bilik ni untuk Nazir kedua. Jadi mereka lakukan pelayan serentak untuk jemputkan masa. Selepas mereka berjumpa dengan rakan kerja, mereka pun mencerap kelas. Kebetulan saya mengajar pun di studio, di tempat sama. Jadi saya pun panggil murid-murid yang telah saya pilih untuk penilaian atau mencerap PDPC. Student macam mana yang kita nak pilih. Kita ada banyak kelas yang mengajar. Student kelas mana yang kita kena pilih. Bagi saya tips yang utama, kita kena pilih kelas mana yang paling bising. Ingatlah, kelas mana yang paling bising, yang paling banyak cakap, itu yang kita pilih. Jangan pilih tak semestinya kelas yang depan depan yang diam. Kita kena pilih yang paling banyak cakap. Kalau boleh ada dua tiga orang yang kuat lebih buruk itu yang penting, itu yang bagus. Berbanding kelas yang senyap. Sebenarnya sebelum penilaian, saya dah bersama dengan salah seorang Nazir, Cik Nazri yang saya kenal tu. Jadi Cik Nazri beritahu untuk PDPC, cikgu kena pastikan bahawa dalam semasa proses PDPC, sebaik-baiknya adalah 80-20. Bermaksud 80% tu adalah aktiviti murid yang bercakap, murid yang lakukan kerja. 20% tu adalah guru. Guru cuma mengajar 20%, yang lainnya adalah aktiviti. Aktiviti. Kalau cikgu saya bercakap, murid diam, habis. Itu cikgu telah mengalami satu masalah yang sangat besar. Besar.
Okay, satu lagi yang penting satu lagi yang penting, ingatlah Nazir ni adalah mereka yang berpengalaman berpengalaman kerja lebih salah seorang tu Dr. Idrus dah 18 tahun 18 tahun dah lebih dalam penelitian ni. Okay, jadi dia ada banyak pengalaman dia dah warning awal okay, bahawa dia ni tahu perbezaan antara semasa mengajar, cikgu yang telah merancang lakonan semua tu dia dah tahu. Okay, jadi elakkan kita seolah-olah berdrama dalam kelas drama kita suruh budak ni buat begini, nanti cikgu beritahu ni angkat tangan, jangan elakkan. Okay, cikgu nak kamu ni nanti cikgu cerita bab ni, tanya soalan begini, jangan, bahaya. Pak Nazir dia tahu semua tu. Okay, jadi mengajar supaya secara biasa, macam biasa, mengajar seperti biasa. Jangan ada skrip, jangan ada drama. Macam saya hari tu, saya terus masuk bab yang baru bab yang baru. Sebab tu saya beritahu pada murid nanti semasa penelitian cikgu akan mengajar bab 6 ni bab 6. Okay, jadi mereka pun tak tahu apa. Memang saya pun tak tahu, tak kita apa yang berkaitan dengan bab 6 Okay, jadi mereka pun okay, cuma tahu bab 6 bab yang baru. Okay, semasa sesi PDPC macam biasa, PBD cikgu kena pastikan semasa mengajar, pastikan file PBD tu mesti ada di sebelah. Okay, masa cikgu mengajar kalau boleh mesti ada catatan PBD di situ. Okay, contoh pada hari tu saya mengajar bab yang baru. Saya mengajar sekejap, lepas tu buat aktiviti. Okay, buat aktiviti. Lepas buat aktiviti, buat latihan. Okay, jadi pada hari tu PBD saya setiap murid telah mencapai band 4 dan band 5. Okay, band 4 dan band 5. Tapi majoriti band 5. Maksud dalam mengajar lebih kurang sejam. Okay, murid-murid berjaya mencapai sampai band 4 dan band 5. Okay, jadi padat aktiviti ni padat. Okay, dan menepati PBD Okay, cuba selepas selesai saya mengajar, Nazir pun tanya sebab apa cikgu mengajar sampai band PBD band 5, padahal saya tengok cikgu boleh sampai band 6. Okay, band 6. Saya beritahu, saya teranglah sebab apa saya tak dapat mengajar sampai band 6 Jadi apa yang saya nak terangkan di sini bahawa semasa sesi PDPC, cuba bayangkan betapa padatnya sesi tu dalam masa sejam tu. Okay, dalam masa sejam tu bagaimana kita nak mengajar topik itu. Okay, dalam masa sama, dalam masa satu sesi sejam, saya boleh menghabiskan PBD sampai band 5 dan Nazir kata dia boleh sampai band 6. Okay, jadi maksud setiap apa yang cikgu terangkan ajar pada murid, dia kena padat dan tepat. Cuma hari tu masa kelas saya mengajar tu, saya malatkan ada seorang murid ni, nama dia Saiful ni, murid saya yang buruk, yang bising, yang ni yang saya suka tu. Tetapi pada itu dia tak datang. Itu saya ada sikit panik panik, murid yang saya harapkan ni tak datang. Saya pula bahaya ni. Tapi Alhamdulillah kita kontrol murid-murid. Macam biasa murid ni, apabila ada orang asing dalam kelas, dia akan kadang dia senyap sikit, kadang-kadang dia takut Okay, jadi cikgu kena main peranan macam mana nak bagi aktif kelas tu. Okay, bermaksud cikgu jangan banyak berada di depan cikgu kena pusing, kena kadang-kadang pusing semua. Okay, pada hari tu pun kadang-kadang Nazir pun dia pun setakat duduk dia berdiri, dia tengok budak. Okay, dan mungkin topik hari tu seronok, jadi dia pun macam nak join dia pun nak join. Okay, nak join. Jadi Alhamdulillah proses PDPC tu berjalan dengan baik. Cuma Nazir beritahu apa yang dia hendakkan 80-20 macam tak capai masa tu. Mungkin dia kata dalam 70-30. Maksud saya cuma tidak dapat skor sepatutnya 20%. Tapi saya mengajar terlebih sikit lebih cakap, jadi 30%. Okay, Alhamdulillah. Tapi okey lah, masih okey Okay,
Kalau cikgu mengajar, cikgu banyak bercakap, cikgu banyak main peranan, itu masalah besar. Dia bukan ikut PDPC yang sepatutnya. Okay, selepas habis pencerapan kelas, okay, macam biasa Nazir arahkan saya keluar. Okay, sebab dia nak cakapkan sesuatu pada murid-murid. Dia akan ada sesi soal jawab dengan murid. Okay, satu kelas dia ada sesi soal jawab. Cuma saya tak pastilah. Lepas habis sesi tu saya tanya pada murid apa je Nazir tanya. Okay, mereka tak jawab. Mereka terus beritahu rahsia. Sebab sekarang saya tak tahu apa yang Nazir tanya pada student. Okay, mungkin mereka ni tak tahulah, memang takut lah, langsung tak tahu, tak bagi tahu langsung pada saya apa yang Nazir tanya. Okay, jadi saya pun tak tahu Nazir tanya apa. Okay, selepas selesai tu, okay, mengajar tu, Nazir akan minta lesson plan lah. Tapi masa hari berkenaan, saya guna file. Jadi tak ada rekod, guna file. Jadi Nazir dia cuma minta RPH untuk sesi tu saja, slide dia tak minta semua. Dia tak minta lah satu buku, satu file lah. Dia minta pada hari tu saja. Okay, jadi macam biasa untuk rekod harian, rekod mengajar tu, pastikan cikgu-cikgu menulis dengan kaedah yang betul lah. Okay, kaedah yang betul, objektif, tajuk semua mesti ada kan. Okay, mestinya betul. RPH cikgu ni kena simple lah, jangan terlampau padat lah. Kena simple, yang jelas. Okay, aktiviti tu paling penting lah. Apa yang cikgu tulis aktiviti dalam pada PPC pada tu paling penting. Kena complete lah, kena detail. Supaya Nazir mudah untuk menilai. Okay, satu lagi yang menjadi dan calon-calon GC takut adalah filing. Okay, filing. Pada sesi penilaian Nazir pada itu, file lah. Ingatlah, tips Nazir satu je. Dia akan minta apa yang kita nak bagi. Okay? Kalau kita kena tunjukkan apa yang kita yang special lah. Contoh saya terus terang, file saya tidak bercantik lah. Saya punya filing tidak bercantik. Jadi sebabkan file saya tidak bercantik, file saya simpan. Okay? Saya simpan, saya tak tunjuk pada Nazir. Okay? Kita jangan tunjukkan kelemahan lah. Kita kena tunjukkan kita punya kelebihan. Okay, jadi file saya simpan. Nazir pun tak minta. File saya letak dalam rak file. Saya tak letak atas meja pun file tu. Okay, Nazir tak minta. Cuma Nazir minta, cikgu saya nak cikgu punya satu file, iaitu file yang menyimpan semua saya punya kejenerakan lah. Kejenerakan, penulisan, itu diminta. Okay, sebab apa? Sebab dalam sesi pembentangan, saya sangat beratkan kajian tindakan. Okay, di mana kajian tindakan tu ada 3. Okay, ada 3 kajian tindakan, dan 2 daripadanya adalah saya telah bentangkan dia peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okay, jadi itu dia nak dua-dua kajian tindakan tu. Okay, ingat cikgu, masa cikgu isi borang tu kan, dia kan ada pelibatan. Pastikan cikgu mempunyai pelibatan dalam semua tahap. Okay, ada daerah, okay, ada negeri, ada kebangsaan dan antarabangsa. Okay, kalau ada semua tu, peluang untuk cikgu berjaya adalah sangat cerah. Okay, jikalau cikgu tidak ada pelibatan peringkat antarabangsa dan kebangsaan, dia agak sukar untuk berjaya. Okay, sebab dia ada point tinggi. Sebab semasa diberikan semasa selepas saya berlaku pembentangan, Nazir nak cek dokumen jadi saya bagi saya punya dokumen. Okay, jadi dia minta, okay cikgu, saya nak sijil tahap paling tinggi. Okay, masuk antarabangsa, saya nak tengok yang antarabangsa tu. Okay, dia cek antarabangsa, betul cek kebangsaan. Okay, dia cek tu je. Yang lain tu kita okey lah. Bila peringkat tinggi ni okey, yang lain tu kira okey tu okey. Okay, okay, satu lagi yang penting yang penting semasa proses penilaian Nazir adalah jika cikgu ada penulisan contoh saya lebih pada penulisan inovasi. Saya punya inovasi pun adalah dalam bentuk kajian tindakan. Okay, inovasi.
Inovasi. Antaranya cuma kajian terakan saya ni agak unik. Saya tidak buat kajian terakan fokus pada subjek ya. Saya punya kajian terakan dia umum. Contohnya salah satu kajian terakan yang saya tentang peringkat kebangsaan dan antarabangsa adalah pada tahun 2000 SPM 2018 dan 17 ya. Saya cari sekolah ranking terakhir di negeri Perak. Okey. Untuk subjek saya dekat chapter, saya cari sekolah yang terakhir ranking di negeri Perak. Okey, sekolah itu saya buat aktiviti. Okey, lepas tu dapat keputusan. Lepas tu tahun berikutnya sama juga. Saya cari juga sekolah yang terakhir ranking negeri Perak. Okey, jadi sekolah tu saya buat aktiviti dan saya ada data keputusan. Saya jadi 2 tahun lah, 2 tahun. Dan kebetulan kedua sekolah itu adalah dari Kinta Selatan. Okey, kedua-dua sekolah itu adalah dari Kinta Selatan. Okey, jadi kerja saya senang lah. Dia tak jauh pada sekolah saya pun sekolah tu. Okey, dua sekolah tu salah satu sekolah tu dia lah ranking terakhir di peringkat kebangsaan lah. Jadi sekolah tu keputusan SPM dia adalah ranking terakhir di peringkat kebangsaan. Okey. Jadi saya bantu kedua sekolah tu dan akhirnya kedua sekolah tu keputusan dia sekarang adalah lebih baik daripada sekolah saya. Wah. Okey, itu yang antara poin yang sangat membantu lah. Okey, bagaimana sekolah yang teruk, yang result sangat teruk, saya bantu. Dan akhirnya mereka ni lebih baik daripada sekolah saya. Okey. Bagi saya itulah peran GC ya, itulah peran GC. Bagaimana kita nak membantu orang lain Okey, membantu orang lain supaya orang lain tu lebih baik daripada kita. Okey. Jika cikgu dapat satu kejayaan begini, itu adalah sangat manis sebagai seorang guru cemerlang guru cemerlang. Okey. Yang kedua, saya punya kajian terakan adalah bagaimana saya membantu satu kelas murid yang tercicir, okey, untuk berjaya. Pada tahun 2016 semasa saya berpindah ke Syed Yusof, berpindah ke Syed Yusof, pada bulan 4 saya pun ambil satu kelas Kebetulan kelas tu tingkatan 4, cikgu dia cuti bersalin cuti bersalin, jadi saya mengajar kelas tu untuk 2 bulan. Lepas tu bulan 6 cikgu tu masuk balik dan saya pun dah tidak mengajar subjek record chapter ni. Okey, jadi macam kita GC tapi kita tak mengajar subjek tu. Okey, saya biasalah dia lelong subjek lain-lain Jadi saya macam kesunyian kita dah lama ajar tapi tak boleh mengajar. Jadi saya pun minta lah pada pentadbir nak satu kelas untuk saya ajar di tempat. Jadi pentadbir kata okey, ada satu kelas. Okey, ada satu kelas. Kelas ni dia ambil account dia ambil PC account, kelas nombor 2, dia ambil PC account, ada lebih kurang 13 orang 13 orang ni daripada awal tahun peperiksaan ujian 1 peringkat tahun fail PC account dia fail. Okey, ada 13 orang fail. Jadi saya beritahu tak apa, saya nak budak-budak ni, yang 13 orang ni saya nak ambil. Okey, jadi kelas tu bagi dua. Yang 13 orang yang fail account yang akan menyebabkan subjek account ni akan jatuh. Jadi saya ambil ke semua 13 orang ni. Okey, ambil RC pada bulan 6 kita 4. Okey, jadi pada bulan 6 kita 4 saya pun ambil mereka ni ambil mereka untuk mengajar RC bulan 6 kita 4. Okey, jadi mereka dia bayanglah murid yang gagal yang motivasi dah down, gagal. Jadi saya ambil mereka dan saya asuh pelan-pelan dengan guna kaedah yang tertentu. Ada kaedah dia. Okey, ada kaedah dia. Saya mengajar mereka pelan-pelan dan akhirnya lepas tu sebenarnya dalam 13 orang tu lepas tu saya tambah lagi 2 orang daripada kelas sebelah. Okey, tambah lagi 2 orang. Ada sebabnya, sebab apa saya ambil 2 orang tu? Sebab apa? Sebab dalam 13 orang tu ada 2 orang yang secara sangat lemah dan perlu dibantu. Jadi saya cari siapakah rakan 2 orang ni. Jadi yang seorang perempuan, seorang lelaki. Yang perempuan ni saya tarik kawan dia, seorang ni. Yang lelaki lemah ni pun sama, saya tarik kawan dia. Dia befriend dia daripada kelas sebelah. Okey, jadi saya tarik 2 orang jadi ada 15 orang. Okey, dan akhirnya 15 orang ni sama se-SPM. Okey, daripada 15 orang ni 13 orang dapat A 13 orang dapat A dan 2 orang B+. Okey, bayangkanlah murid yang tercicir ni diasuh walaupun saya ambil mereka dah bulan 6 kita 4. Akhirnya mereka dapat skor 13 orang dapat A dan 2 orang B+. Okey, B+. Okey, jadi apa yang
benda ni saya buat dalam bentuk kenyatakan lah. Saya ceritakan lah apa yang saya buat. Okay, jadi benda ni dapat membantu untuk penilaian Nazir. Nazir nampak kita punya usaha dan usaha hasil. Ya cikgu, apa saja cikgu buat, Nazir akan tanya apakah impact yang cikgu buat ni terhadap cikgu subjek. Contoh hari tu saya buat satu projek vertigasi vertigasi di sekolah. Maksud saya ajar RBT RBT. Lepas tu dia pun tanya apa impact projek cikgu ni kepada murid RC. Saya pun lemak. Vertigasi ni saya buat untuk RBT tapi saya tak ada pula impact untuk RC ni. Jadi itu pun saya dah tergagap dia jawab. Sebab ingatlah apa saja yang kita buat, pastikan dia ada impact, ada kesan kepada murid kita. Okay. Satu benda yang salah apabila cikgu mungkin ada pelibatan yang hebat, pelibatan antarabangsa semua kan, kebangsaan, tetapi dia tidak mendatangkan impact positif pada murid kita. Okay. Benda yang cikgu buat tu hanya untuk cikgu tapi dia tak ada kesan positif pada murid. Terkaitan itu pun ada masalah, dia tak boleh itu. Okay. Apa saja kita buat, kepada saja kita pergi, okay, pastikan murid kita pun akan terkesan dan dapat dia punya kelebihan apa yang kita buat. Okay. Okay, jadi cikgu saya harap cikgu faham apa yang saya terangkan tadi. Itulah sedikit apa yang saya ingin kongsikan jadi saya doakan supaya cikgu berjaya dalam proses penilaian Nazir, dan saya percaya cikgu ni telah disenarai pendekkan, bermaksud cikgu lah cikgu yang hebat Okey, jadi sekali lagi terima kasihlah kepada PPD Kitasatan kerana memberi peluang pada saya untuk bercakap dan menceritakan pengalaman saya. Cuba saya minta maaf video ni agak panjang sebab kalau ikutkan Puan Aizam SSC Plus Watek lebih tahu. So saya terangkan dalam 10 minit tapi ni dah dekat setengah jam. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga berjaya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.